لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, Allah sajalah yang mengetahui maknanya. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mulut-mulut kamu menyebut sesungguhnya kami telah beriman kepada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kami. Maka dengan ujian itu Allah tahulah siapa yang benar-benar beriman kepada Allah. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah tahulah siapa yang mendusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ankabut ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Pengurusi yang berhormat, ahli-ahli kuasa, pimpinan-pimpinan, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Pada malam ini kita memulakan pada tahun baru dalam kalender Islam. Syukurnya kerana dalam ramai-ramai manusia yang sedang dimatikan oleh Allah ini, dalam jumlah hampir 778,000 manusia yang mati di saat mana peristiwa COVID yang sedang melanda dunia ini, tiba-tiba kita tidak termasuk dalam jumlah tersebut. Allah memanjangkan umur kita. Allah memberi peluang lagi untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita ini, sehingga kan kita masuk dalam tahun-tahun yang baru dalam kalender Islam. Malam ni baru sekejap tadi kita berakhirnya dalam tahun kalender Islam bulan Zulhijjah. Kemudian malam saat yang kita berkumpul ini, kita memasuki dalam yang disebut dengan tahun baru, dan umur kita pun menjadi umur yang baru. Di samping kitanya telah berlalu masa-masa kita yang kita tidak akan mengulangi lagi masa tersebut. Tuan-tuan, syukur dalam hidup kita di saat mana Allah masih menyayangi kita, dengan Allah menunjuk jalan hidup kita ini, supaya kita ni sentiasa diberi peluang untuk membetulkan jalan hidup. Kerana kita tahu bahawa jalan hidup kita ini senang untuk kita terpesong daripada jalan yang lurus. Kita setiap kali mana kita baca doa, dalam doa kita dalam solat kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan apa? Sampai kena bimbing. dalam hidup kita ni sampai kita berdoa pada Allah.
Patutnya jalan lurus ni tak perlu dibimbing lah, kerana dia jalan lurus. Patutnya dibimbing daripada jalan dibengkang-bengkok kepada jalan yang lurus. Tapi Islam diajar supaya kamu nak sebutnya susahnya nak berada di jalan yang lurus. Sehingga kan perlu untuk kitanya dah berada dah di atas jalan yang lurus ini, ramai di kalangan kita terpelencong dalam hidup dia, terkeluar daripada landasan dalam hidup ini setelah mana kita hidup di dunia ini. Kalau sekiranya kita tidak berhati-hati, ramai di kalangan kita ni mati dalam keadaan sia-sia je dalam hidupnya. Kerana dia hidup dalam keadaan tak berhati-hati dan tak berjaga-jaga terhadap jalan yang ditunjukkan di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada'i wassalihin, di kalangan orang-orang yang demikian. Tuan-tuan, alhamdulillah Allah bagi pada diri kita untuk kita hidup di tahun baru ini. Walaupun kita masuk tahun baru ini, Allah masih kekalkan kita berada dalam bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram dalam Islam. Kita dah semenjak daripada bulan Rejab, Allah jadikan bulan haram. Kemudian Allah biarkan sekejap pada diri kita, bulan Syawal Allah lepaskan kita. Kemudian masuk daripada bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan Allah lepas sampai Syawal, masuk Zulkaidah, masuk balik bulan haram. Bulan-bulan yang kita kena kuarantinkan diri kita, kena jaga diri kita. Sebenarnya dah lama dah peristiwa kuarantin ini patutnya ada pada diri kita. Tapi sebelum daripada ni orang kita tak nampak perkara-perkara demikian. Tapi bila berlaku COVID-19 ini baru kita tahu, oh rupa-rupanya dalam Islam ni ada masa-masa kuarantin yang kita kena jaga penjarakan, kita kena jaga yang disebut dengan, dulu-dulu kita tak faham perkara demikian. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ajar pada kita supaya kita jarakkan diri dengan syaitan. Orang kita tak nampak, Allah jadikan dengan peristiwa COVID baru kita nampak. Walaupun COVID dengan syaitan ni dua-dua tak nampak. Dua-dua tak nampak. Tapi sekarang orang kita bertopeng muka sama kita. Allah jadikan dalam sejarah dunia tak pernah kita berlaku macam ni. Tak pernah dalam hidup kita terbayang kita kena semayang berjarak sebegini. Tak pernah terfikir dalam hidup kita ni sampai tak boleh nak bersalam di antara satu sama lain. Dalam hidup kita sampai tak boleh nak bersin depan kita. Padahal semua ni kalau kita perhati di antara benda-benda yang diajar sebelum daripada ni, Rasulullah ajar bersalam menyebabkan kamu gugur dosa kamu. Bersin, kalau kawan kamu bersin depan kamu, kamu diajar supaya baca doa untuk dia. Yarhamukallah, kita sebut demikian. Kita semayang, Rasulullah pesan supaya rapat-rapatkan saf. Misal contohnya, kerana nanti ada anak-anak babi syaitan yang akan berlari di antara jarak-jarak yang kamu jarakkan itu. Yang disebut dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Orang kita semua tak nampak. Bila Allah jadikan COVID dalam sejarah kita, mati pula manusia. Kita pun baru kita nampak bahawa yang besar dalam hidup kita ni, kita kena selamatkan diri daripada kematian. Kita mula nampak, jangan kita kena COVID. Nanti kalau kena COVID, ramai yang mati. Kita sebut demikian. Ramai yang akan terjejas. Kita tak nampak satu lagi yang Allah jadikan di sebalik COVID ini, yang namakan dengan lepas pada kamu mati, kamu akan hidup balik. Yang ni yang tidak diajar. Kementerian Kesihatan pun tak ajar, dan agama lain tak ajar kecuali agama Islam yang mengajar pada kita. Kamu jangan fikir tentang mati saja. Kamu jangan takut terhadap mati. Kamu kena bersedia untuk hidup lepas pada mati. Benda yang nak hidup lepas pada mati ni, kamu kena fikir panjang dalam hidup. Yang diajar oleh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar pada kita supaya kita berfikir untuk macam mana kita nak suruh hidup lepas pada kematian kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu bukan orang yang rumah besar, bukan orang yang ada pangkat besar, bukan orang yang ada pengaruh yang ramai. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu siapa? Man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mempersiapkan diri dia
untuk dia hidup lepas pada kematian dia. Man dana nafsah, dia sentiasa fikir, macam mana aku masuk dalam kubur hari pertama nanti. Kita fikir waktu mana kita mati nanti, ramai mana jenazah kita akan disolat oleh orang ramai. Dalam hidup kita ni, kita bayang tak waktu mana kita mati nanti, siapa yang akan usung jenazah kita? Ada tak dalam pemikiran kita saat mana orang mandi jenazah kita macam mana? Waktu mana kita sampai di kubur bagaimana? Kemudian hari pertama kita dalam kubur tu, saat mana kita dalam kubur tu, kita nak buat apa dia? Mula-mula orang tutup kubur kita, kemudian kita nampak malaikat mula berdiri depan muka kita. Saat itu kita nak jawab macam mana? Allah ajar semua pada diri kita. Dalam keadaan pada diri kita. Orang mukmin ni dia kena bayang benda demikian. Pernah tak terbayang dalam pemikiran kita? Dalam pemikiran kita, macam mana kita nak buat? Pada hari pertama kita dalam kubur, tiba-tiba keluar ular sebesar tengkuk unta. Ya Rasulullah sebut. Ular sebesar tengkuk unta mula berselirak dekat tubuh badan kita. Mula berjalan di atas muka kita. Agak-agak macam mana kita nak padamkan ular tersebut. Hari yang kedua kita dalam kubur, saat mana kita dalam kubur, macam mana kita nak jadikan saat mana keluar kala jengking sebesar telapak tangan, bunyi sah-sah api yang kuat tersebut keluar daripada kala jengking tersebut, tiba-tiba datang merayap atas tubuh badan kita. Macam mana kita nak matikan kala jengking tersebut? Terfikir tak dalam pemikiran kita, di saat mana hari ketiga kita, tiba-tiba bau badan kita, bau perut kita ni, bunyi ulat-ulat mula keluar daripada perut kita sebesar telapak tangan. Rasulullah sebut demikian. Bunyi krak-krak, mula makan daging-daging kita, mula makan memamah tulang-tulang kita. Bayang tak dalam hidup kita ni, dalam hidup kita, macam mana kita bila kita bangun di padang mahsyar nanti, bila kita bangun di padang mahsyar, nama kita dipanggil-panggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh nama kita dipanggil dalam bilion manusia. Bukannya juta manusia. Start dari zaman Nabi Adam AS sampai zaman kita sekarang ni, agak-agak nama kita boleh tak Rasulullah panggil nama kita untuk diberi minum di telaga Kausar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbayang tak dalam hidup kita ni, macam mana kita waktu mana melayang-layang suratan amalan manusia di padang mahsyar Allah, di saat tersebut tangan kanan kita aja terangkat. Tangan kiri kita ni jangan diangkat. Jangan terangkat. Macam mana nak suruh tangan kanan terangkat, tangan kiri tak terangkat? Jangan-jangan bimbang-bimbang tangan kiri terangkat, tangan kanan tak terangkat. Tak ada manfaat langsung kita hidup dalam keadaan demikian. Kemudian bayang tak dalam hidup kita ni, macam mana kita nak melalui titian sirat? Nak suruh laju je kita melalui titian sirat, boleh terus masuk dalam syurga Firdaus Allah. Kemudian kita boleh bersimpuh di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada memikirkan begini, tanda tuan-tuan cerdik. Tanda tuan-tuan cerdik. Tapi kalau hidup kita hanya fikir celik mata, kita mula fikir nak makan apa pagi ni, kita tanya. Celik mata kita ni, celik mata je, nak berjalan tu kita tanya nak ke mana hari ni? Nak buat projek apa hari ni? Hari ni sekadar hari ni je kita. Tak pernah nak fikir akhirat kita dalam hidup kita. Maknanya kamu ni di antara orang-orang yang bodoh sebagaimana bodohnya mereka yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni biar jadi cerdik. Allah dia nak suruh kita jadi cerdik. Allah jadikan bulan-bulan. Bulan-bulan ini merupakan alim ulama sebut tanda-tanda untuk kita melalui bulan-bulan ini dengan penuh kecerdikan. Tuan-tuan perasan tak? Kenapa Allah jadikan bulan-bulan ni sampai Allah jadikan, Allah pilih bulan ni bulan haram, ni bulan ibadah, ni bulan-bulan yang tertentu. Sampai Allah sebut inna iddatasyuhuru indallahi 12 syahra yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Semenjak aku ciptakan langit dan bumi ni, Allah mula cerita pada kita manusia ni, aku jadikan 12 bulan untuk kamu lalui dalam hidup kamu.
12 bulan yang aku jadikan ini, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan. Bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan haram ni bulan apa dia? Bulan Rajab. Saya sebut awal-awal tadi. Bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ni nak sebutnya, ni 4 bulan ni bulan haram dalam Islam. Bulan kita kena jaga-jaga. Orang Arab, jahat macam mana pun dia, kalau dia masuk 4 bulan ini, tengah-tengah dia buat jahat, dia berhenti jahat dia. Dia berhenti jahat dia. Kerana dia hormat. Ni bulan hurum ni bulan hurum. Dia tengah pegang. Tengah-tengah pegang tu, elok masuk satu dalam bulan haram, dia berhenti pegang. Kerana dia nak ra'in, nak besarkan bulan haram ini sendiri. Dia tengah-tengah minum arak, ketagih arak. Masuk saja bulan haram, dia berhenti minum arak. Tengah-tengah dia tahu benda tersebut benda yang buruk dalam hidup mereka tersebut. Nak sebutnya mereka memuliakan demikian. Kenapa Allah jadikan bulan haram? Saya ringkaskan saja. Kalau tuan-tuan perhati, tiap-tiap bulan tu Allah jadikan semua dengan peristiwa. Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab, saya buat contoh yang mudah. Bulan Rejab, Allah jadikan satu peristiwa yang perlu kita ingat sampai bila-bila. Apa dia? Bulan Rejab ni, peristiwa Isra' wal Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj berlaku dalam bulan Rejab. Di saat mana Rasulullah digoncangkan dengan ujian dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang besar dalam hidup Rasulullah. Sampai digelarkan Amu Huzni, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Di mana Rasulullah diwafatkan 2 orang yang disayangi dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling besar kekuatan hidup Rasulullah. Rasulullah bergantung dengan kekuatan 2 orang ni di saat tersebut. Allah matikan Abu Talib dan Allah matikan Khadijah binti Khuwailid. Lalu digelarkan Am Huzni, tahun duka cita. Lalu bila duka cita sungguh, Rasulullah ni sedih dengan ujian yang dilalui dalam hidup dia. Lalu di malam-malam dia, Rasulullah tak boleh tidur di rumah Rasulullah lagi. Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani, kakak sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Talib, Rasulullah pergi tidur di rumah Ummu Hani. Malam-malam tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani tanya Rasulullah, "Kenapa dengan kamu ya Rasulullah? Tiap-tiap malam je datang ke rumah aku, tidur di rumah aku. Kenapa dengan kamu ya Rasulullah?" Rasulullah jawab terus, "Rumah aku dibayangi dengan wajah-wajah Khadijah. Aku sentiasa ternampak Khadijah. Dalam rumah aku terlampau rindu dengan Khadijah. Aku tak boleh tidur dekat rumah. Aku kena tidur di rumah kakak." Dalam keadaan yang nak tenangkan jiwa Rasulullah. Saat itulah berlaku Isra' wal Mi'raj. Allah jadikan bulan Rejab bulan untuk nak memantapkan keyakinan. Hidup kamu ni nak diajar. Saya nak sebut pada tuan-tuan, nak menjawab pada perbincangan yang tuan-tuan minta supaya saya sebut pada malam ni. Nak gambarkan pada kita, hidup kamu ni orang mukmin, bila kamu sebut kamu mukmin, kamu akan diuji oleh Allah. Tak ada orang mukmin yang tidak akan diuji oleh Allah. Bila kita sebut kita mukmin, kita akan diuji oleh Allah. Ujian ini akan berlaku dalam hidup kita. Allah sebut dah dalam Al-Quran di awal-awal lagi. Alif Lam Mim. Ayat yang saya baca di awal-awal tadi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Adakah kamu sangka dalam hidup kamu, kami akan biarkan kamu hanya menyebut kami beriman ya Allah, kami beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami uji dah umat-umat sebelum daripada kamu. Dengan ujian itu Allah sebut, bila kena ujian aku tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang goyang dalam hidup dia kena ujian ini sendiri. Antara orang yang kena uji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang paling menekan jiwa perasaan Rasulullah. Bakhsyan syadidan, sampai peringkat Rasulullah ni rasa berat, tak boleh nak tanggung rasa dalam hidup Rasulullah. Ujian dalam hidup Rasulullah. Allah bila masuk saja bulan Rejab, Allah jadikan untuk kamu ingat, ni bulan ujian. Dan kamu kena ingat, hidup kamu ni sementara kamu menghadap depan aku, kamu akan diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Lalu Allah lapangkan hidup Rasulullah dengan ujian ini, dengan Allah tunjuk
perjalanan Isra wal Mi'raj. Mengingatkan pada Rasulullah, perjalanan akhirat itu jauh lebih nikmat. Sehingga kan Rasulullah termenung bila balik daripada peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah termenung panjang kan, nak cerita macam mana pada masyarakat ini. Kerana bimbang-bimbang masyarakat ni, kalau cerita yang ni mereka payah nak faham. Tetapi Ummu Hani sampai pesan pada Rasulullah, jangan cerita Rasulullah, jangan cerita. Kalau kamu cerita perjalanan kamu ni, mesti orang kata kamu gila, ya Rasulullah. Bila cerita tentang Isra Mi'raj, Rasulullah termenung. Tengah-tengah termenung tu, datang Abu Jahal. Abu Jahal lalu saja, tengok Rasulullah. Abu Lahab lalu tengok Rasulullah. Abu Lahab tegur Rasulullah. Muhammad, termenung je pagi-pagi, ada cerita baru ke? Dia tanya. Rasulullah jawab, ya ada cerita baru. Cerita apa? Semalam aku diisrakan, semalam aku dimi'rajkan. Bila sebut saja begitu, terkejut Abu Lahab. Isra' tu menatang apa senang ceritanya? Mi'raj tu benda nak ditanya. Aku tak pernah dengar ni cerita ni. Rasulullah jawab terus, Isra' perjalanan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian aku balik semula pagi tadi. Kamu pergi bila? Semalam lepas Isyak. Waktu mana menjelang nak tidur, aku berjalan, diperjalankan. Kamu balik pagi tadi. Rasulullah sebut demikian. Kamu pergi tempat daripada Mekah sampai Masjid Aqsa. Kemudian sampai Sidratul Muntaha. Kemudian kamu balik. Rasulullah kata, ya, aku diperjalankan oleh Allah. Abu Lahab kata, Muhammad, ni cerita sensasi juga ni disebut. Ni cerita ni kalau kamu cerita pada orang, aku yakin tak ada seorang pun percaya dengan cerita kamu. Muhammad, kamu tak payah cerita pada orang. Biar aku yang panggil orang, kamu cerita balik tentang Isra Mi'raj ini. Aku yakin ramai orang akan keluar daripada Islam, daripada beriman dengan apa yang dibawa oleh kamu tersebut. Abu Lahab kan kumpul orang, panggil orang, suruh Rasulullah cerita balik. Saya ringkaskan saja. Saya tak bercadang nak cerita Isra Mi'raj ini. Tapi saya nak sebut ujian yang menyebabkan bila kita betul-betul menghayati dan kita memahami terhadap ujian ini, kita yakin kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas pada ujian ini, yang kita lalui ujian dalam hidup kita ini, nescaya ganjaran yang besar yang disediakan oleh Allah dalam hidup kita. Dan jangan terlepas daripada kita nikmat yang Allah nak bagi pada kita dengan ujian. Tak adalah dengan ujian yang Allah bagi pada kita nikmat yang besar yang kita akan dapat, iaitu ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Rasulullah cerita Isra Mi'raj, manusia terbahagi pada tiga terus. Bangun satu kemulan yang pertama, sebut Muhammad, kazzabta ya Muhammad, pembohong kamu Muhammad. Cerita tak logik langsung disebut. Rasulullah diam. Dia kata, Muhammad, kalau betul kamu pergi Isra dan Mi'raj itu, kami ni dah biasa pergi ke Masjid Aqsa. Kami ni rihlatus syita'i was saif. Kami ni dalam perjalanan biasa dah, kami ni dalam hidup kami pergi Masjid Aqsa. Betul Muhammad, kamu pergi Masjid Aqsa? Betul. Rasulullah sebut, betul aku pergi. Kalau betul Muhammad, kami ada beberapa pertanyaan. Kalau kamu boleh jawab tanyaan kami ni, memang betul kamu pergi, kami boleh percayalah. Katanya dia demikian. Rasulullah kata, apa dia soalan kamu nak tanya? Kamu tanya sekarang. Rasulullah tanya, soalan apa yang kamu nak tanya? Mereka pun tanya, Muhammad, kami ni biasa pergi Masjid Aqsa, kami nak tanya satu soalan pada kamu. Soalan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada mereka. Rasulullah tak tahu pun apa benda yang dia akan tanya. Rasulullah kata, aku akan jawab soalan kamu. Dia tanya soalan, Muhammad, kalau betul kamu pergi Masjid Aqsa, berapa tiang-tiang yang ada dalam Masjid Aqsa tersebut? Tanya soalan yang Rasulullah tak spot langsung. Macam saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan biasa ke datang ke kemah ni? Biasa Ustaz. Berapa biji kipas ada atas kepala tuan-tuan? Tanya soalan ni, jenuh kita. Bukan kerja kita nak membilang kipas. Kan ramai pula duk bilang kipas lepas beli. Cuma saya nak sebutnya, tanya soalan yang tak dijangka. Tapi Rasulullah, dia tanya soalan demikian, Rasulullah ditunjukkan oleh Allah. Ni tiang ni berada kat sini, tiang ni berada kat sini, tiang ni berada kat sini. Rasulullah sebut satu-satu tiang tersebut.
Bila sebut saja begitu, terduduk orang kafir tersebut. Mereka beriman, mereka tetap tak beriman. Mereka tetap tak beriman. Sehingga kan Rasulullah bagi tahu, ada kumpulan yang akan datang nanti. Yang akan datang nanti. Yang akan sampai pada petang nanti, kamu akan tunggu, ada kumpulan tu, aku sempat minum daripada kabilah tersebut, susu daripada mereka dalam perjalanan pulang. Mereka tunggu. Dan mereka tanya, ya, Muhammad sempat minum susu dalam perjalanan pulang daripada Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kafir beriman. Orang kafir tetap tak beriman. Kafir dahulu dengan kafir sekarang tetap sama. Tak ada beza, tuan-tuan. Tuan-tuan ceritalah kebaikan Islam macam mana pun. Kalau sekiranya mereka ni, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawah. Allah sebut, tak ada dah pelindung. Dalam hidup mereka tu Allah dah tutup dah. Dalam hidup mereka sebut. Kamu mengharapkan orang kafir tu boleh yakin bersama dengan kamu? Bohong, dipanggil demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana kekufuran ini membawa kepada kehancuran dalam kehidupan seseorang. Yang ni kita kena faham dalam hidup kita. Bangun kumpulan yang kedua, bila Rasulullah sebut tu, sebut terus, sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang kamu sebut ya Rasulullah. Yang ni sebut kazzabta ya Muhammad. Bangun satu kumpulan lagi, sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang kamu sebut itu ya Rasulullah. Siapa dia? Abu Bakar dan para sahabat. Abu Bakar bangun, tahankan Rasulullah, sehingga kan digelarkan dengan As-Siddiq. As-Siddiq ni maknanya bukan sekadar membenarkan, membuktikan kebenaran dia. Ditunjukkan, Abu Bakar ni ditunjuk sungguh. Sebab tu kita sebut ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Was-siddiqin maknanya orang yang telah membuktikan kebenaran cinta dia kepada Allah dan juga Rasul. Itu dipanggil siddiqin. Orang kita payah nak faham siddiq. Biasa orang kita sebut as-siddiq ini, dia kata orang yang benar. Begitu saja. Saya nak tambah sikit, bukan sekadar benar begitu, tetapi orang yang membuktikan kecintaan dia kepada Allah dan juga Rasul. Dalam hidup kita ni, kalau orang kata as-siddiq, maknanya apa dia? Kamu telah membenarkan yang betul-betul kamu hidup kepada Allah dan juga Rasul. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Allah Subhanahu wa taala sebut, di kalangan orang mukmin itu benar-benar orang yang sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka telah menunjukkan, membuktikan mereka benar-benar beriman pada Allah. Terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, mereka ikut betul-betul dalam hidup mereka. Siapa dia? Faminhum man qada nahbah. Ada di kalangan mereka yang sanggup gugur dalam mempertahankan Islam. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu saat untuk gugur menghadap di hadapan Allah. Siapa? Kita. Kita ni di antara orang yang hidup dalam keadaan benar-benar memegang janji ni. Wa ma baddalu tabdila. Mereka sekali-kali tidak tukar ganti janji mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudah, mereka tidak jenis lompat parti, dipanggil demikian. Nak suruh, nak gambarkan hidup ni, bila kamu betul-betul beriman pada Allah, kamu kena yakin sungguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang dipanggil orang yang benar-benar rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Bangun kumpulan kedua ini. Bila bangun kumpulan kedua tersebut, kemudian dalam keadaan begitu masing-masing riuh tersebut, bangun kumpulan yang ketiga. Kumpulan ketiga di saat mana diuji oleh Allah dengan ujian ini. Ujian keyakinan dalam hidup. Bila kena ujian keyakinan dalam hidup ni goncang, tuan-tuan. Bangun, dia sebut terus, Muhammad, sebelum daripada ni aku memang benar-benar beriman dengan apa yang kamu bawa. Tapi Muhammad, oleh kerana kamu cerita ni tak logik langsung, keluar daripada akal pemikiran manusia, mulai daripada sekarang ni aku keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Bila sebut keluar daripada Islam tu, fataqa'asat ru'usi, terkulai kepala Rasulullah. Bila sebut demikian, Rasulullah dah agak dah. Mesti ada orang yang bila teragak-agak terus, dia datang keraguan dalam hati masing-masing. Dia datang goncangan dalam hidup ini. Bila begitu, Rasulullah SAW tunduk. Kecuali Muhammad. Dia sebut, kecuali Muhammad, aku boleh kembali balik pada Islam. Aku boleh balik semula pada Islam. Dengan cara kamu buat dua perkara, Muhammad. Nak guna logik, dia panggil. Nak guna logik. Dua perkara, Muhammad. Rasulullah kata apa dia?
Yang pertama, kamu angkat kaki kanan kamu sebelah Muhammad. Kamu angkat kaki kanan sebelah. Rasulullah angkat kaki kanan Rasulullah. Yang sebelah. Yang kedua, Muhammad, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi. Angkat Muhammad. Tentu tak boleh terangkat dua-dua belah. Dalam satu masa, nak suruh angkat dua-dua belah. Dalam satu masa. Tak percaya, cuba tuan-tuan buat, nak tengok. Terangkat ke tak terangkat? Dia sebut Muhammad, kalau dua belah kaki pun kamu tak boleh angkat, bagaimana kamu boleh sampai Sidratul Muntaha, Muhammad? Kalau dua belah kaki pun kamu tak boleh terangkat, macam mana kamu nak boleh sampai pada Sidratul Muntaha? Bila sebut saja begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham. Rasulullah kata beginilah, kamu nak suruh, kamu nak jelas ke keadaan yang berlaku ni? Ya Muhammad, kamu jelaskan pada aku tentang peristiwa yang berlaku ini. Rasulullah kata, kamu pergi rumah Sayyidina Umar. Umar akan jelaskan pada kamu. Umar akan jelaskan pada kamu. Dia pun pergi rumah Sayyidina Umar. Sesampai di rumah Sayyidina Umar terkejut. Sayyidina Umar tanya, Rasulullah suruh datang. Ya, dia jawab, Muhammad suruh datang, terangkan pada aku tentang Isra' wal Mi'raj. Sayyidina Umar kata, tak payah, kamu diam-diam kat situ. Kamu jangan pergi ke tempat lain. Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia. Sayyidina Umar ambil pedang. Sayyidina Umar pancung kepala kawan tersebut. Bila pancung saja kepala kawan tersebut, terkejut sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain tegur Sayyidina Umar, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala. Rasulullah suruh tegang kepada dia. Tentang Isra' Mi'raj ini kamu tegang. Sayyidina Umar jawab, tu pancung kepala tu tegang tu. Sayyidina Umar sebut demikian. Pancung kepala tu tegang. Kemudian sahabat-sahabat tak jelas lagi. Sahabat-sahabat tak faham lagi. Lalu sahabat-sahabat sebut, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala, tapi Rasulullah suruh tegangkan pada dia tentang Isra' Mi'raj ini. Sayyidina Umar tengok sahabat-sahabat tak faham. Lalu Sayyidina Umar pun jawab, sahabat-sahabat, kalau Rasulullah tegang pada dia, dia tak faham tentang Islam. Kalau Umar tegang, lagi tak faham. Kalau Rasulullah tegang pada dia pun dia tak faham tentang Islam. Kalau Umar tegang, lagi tak faham. Umar sebut, Umar tak reti nak tegang kepada orang. Yang Umar reti tegang kepala orang je, katanya senang. Tegang kepala orang senang. Kita ni hidup Islam bila Umar dipanggil. Islam tanpa Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar ada, ramai kena pancung kepala. Ramai di kalangan kita kena. Kerana kita tak yakin dengan Islam. Hidup ni, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan kamu mati, kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar dalam keadaan Islam. Kenapa ayat ni keluar? Kita tanya, kenapa ayat ni keluar? Kerana ada orang kita tak tahan dengan ujian. Dia tak tahan dengan ujian dalam hidup ni. Bila tak tahan dengan ujian, ia menyebabkan jadi goncangan pada jiwa dia. Datang goncangan pada jiwa dia. Allah tak berhenti dengan jadikan bulan Rejab sekadar untuk dijadikan bulan Rejab untuk mengingatkan ujian ini, untuk mengukuh keyakinan kita pada Allah. Macam mana Allah jadikan? Allah suruh kita sambut Hari Raya Aidilfitri. Allah jadikan untuk memahami proses ujian, Allah jadikan bulan Ramadan. Kemudian Allah kemuncakkan dengan permulaan untuk sambutan ujian ini. Melalui ujian ini, Allah jadikan permulaan Hari Raya pada kita dengan Aidilfitri. Tak berhenti dengan Aidilfitri. Allah sambung masuk dalam bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Saya nak sebut pada tuan-tuan, bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah masuk kembali lepas pada Syawal, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah balik. Dalam keadaan dua-dua bulan haram dalam Islam. Allah jadikan di permulaan bulan Zulhijjah, di permulaan 10 awal bulan Zulhijjah, sama besar nilai dia dengan 10 akhir bulan Ramadan. Tuan-tuan perhati betul-betul dalam hidup kita. 10 akhir Ramadan, Allah suruh kita besarkan dia. 10 awal Zulhijjah, Allah suruh besarkan. 10 awal Zulhijjah. Cuma tempat kita ni tak sebegitu mesra dengan awal-awal bulan Zulhijjah. Alim ulama, awal bulan Zulhijjah mereka besarkan. Cuma Allah tak wajibkan puasa sunat. Tak wajibkan puasa. Kenapa Allah tak wajibkan puasa ni? Perbincangan panjang alim ulama sebut. Cuma kenapa Allah jadikan
bulan Zulhijjah. Kemuncak dia, lepas pada bulan Zulhijjah, Allah suruh kita beraya. Raya Aidil Adha. Raya Aidil Adha pula tak sama dengan raya Aidil Fitri. Sambut 4 hari raya Aidil Adha. Allah suruh sembelih daging-daging, makan daging-daging. Sembelih yang disebut dengan lembu, kambing, dengan tujuan nak suruh kita tunjuk ni kemuncak kejayaan kita. Melalui apa dia? Melalui ujian. Siapa contohnya yang diuji oleh Allah? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim itu dengan beberapa ujian-ujian yang besar dalam hidup dia. Semua dia berjaya untuk melalui ujian-ujian tersebut. Lalu bila berjaya melalui ujian ini, Allah sebut, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, aku akan jadikan kamu sebagai pemimpin di atas dunia ini. Kamu layak menjadi pemimpin. Wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim AS jawab, qala wa min zurriyyati. Wahai Tuhanku, jangan kamu lantik aku je pemimpin ya Allah. Kamu lantik sama zuriat aku. Nabi Ibrahim AS minta demikian. Allah jawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya, aku layakkan zuriat kamu untuk menjadi pemimpin kecuali mereka yang melakukan kezaliman. Allah mula sebut demikian. Yang zalim tak layak jadi pemimpin. Manakala yang tak zalim, orang ni, orang yang jaga syariat Allah, yang jaga perintah Allah, layak menjadi pemimpin. Yang ni disebut dalam Al-Quran Karim. Allah jadikan kemuncak. Kita tak payah bincang panjang yang tu. Tapi saya nak sebutnya, Nabi Ibrahim ni simbol manusia yang diuji oleh Allah selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diuji dengan ujian dalam kehidupan dia. Nabi Muhammad sampai Allah suruh kita tiap kali mana salat sebut nama 2 orang ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi Muhammad dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau kita tanya lagi, ujian apa Nabi Ibrahim ni kena dalam hidup dia sampai Allah angkat daripada seorang bapa yang buat berhala. Bapa yang buat berhala. Suruh Nabi Ibrahim jual berhala sebut. Sebab salah Nabi Ibrahim nak jual ke tak nak jual. Kerana bertentangan dalam jiwa dia. Akhirnya tak nak taat pada ayah tak betul. Nak taat pada ayah betul. Nak taat pada ayah pun tak betul. Tak taat pun tak betul. Taat pun tak betul. Nak buat macam mana? Akhirnya jual juga berhala. Dalam sirah cerita, ambil berhala tu. Nabi Ibrahim ambil berhala. Keliling kampung, keliling taman. Bagi tahu penduduk taman, wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang pekak kalau kamu pekak, kata Nabi Ibrahim. Wahai orang kampung, datang beli berhala yang bodoh kalau kamu bodoh. Wahai orang kampung, datanglah beli berhala yang buta kalau kamu buta. Nabi Ibrahim sebut demikian. Balik-balik, tak ada satu pun yang laku. Ayah dia tanya, kenapa Ibrahim? Kenapa dengan kamu Ibrahim? Kamu meniaga tak ada orang yang beli ke? Nabi Ibrahim kata tak ada seorang pun nak beli. Kenapa? Tak ada seorang pun nak beli. Orang kampung kita ni semua cerdik-cerdik dah. Tak ada seorang pun yang bodoh nak beli berhala yang bodoh ini. Ayah dia sebut, Ibrahim dah begitu, kamu jangan meniaga berhala lah. Kamu ambil MC lah, senang cerita. Kalau kamu meniaga tak laku sampai bila-bila. Nabi Ibrahim lepas pada diuji dengan ujian bapa, kemudian diuji dengan pemerintah yang zalim. Namrud yang mengaku jadi Tuhan, yang dia rasa hebat, sembah patung-patung. Nabi Ibrahim AS diuji dengan ujian ini, kezaliman. Akhirnya dipecahkan patung. Dengan dalam sejarah ni, pecah tinggal patung yang besar je. Letakkan kapak di patung yang besar tersebut. Dan diajar. Bila tengok saja begitu, Namrud tangkap Nabi Ibrahim. Tangkap Nabi Ibrahim AS. Kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan pergi ke Sani Urfa di Turki sekarang. Tuan-tuan boleh tengok. Dikatakan tiang itulah tiang Namrud yang membakar Nabi Ibrahim AS. Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan pergi ke Turki. Cuma sekarang jangan pergi lagi, mati amat. Cuma nak sebutnya lepas pada habis Covid nanti dan sebagainya, pergilah ke Sani Urfa dipanggil, di Turki.
Di Turki tu, naik kapal terbang lagi lebih kurang 2 jam ke 3 jam, nak sampai di Hani Urfa, tempat betul-betul, tempat Nabi Ibrahim AS dibakar. Ada lagi tiang tersebut. Tiang tinggi atas bukit. Nabi Ibrahim AS dibakar dengan daripada api itu setinggi 3 tingkat bangunan. 7 tingkat bangunan. Bukan 3 tingkat, 7 tingkat bangunan. Nak bakar Nabi Ibrahim seorang je. Allah, dia tunjuk. Kamu tak bertahan Ibrahim. Kamu bertahan Ibrahim. Dicampak dalam api tersebut, Allah arahkan api. Di sudut logik, mesti mati. Tapi Allah arahkan api. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu jadikan diri kamu tu bardan. Kamu jadi sejuk. Wa salaman, selamat ala Ibrahim. Selamat ke atas Nabi Ibrahim. Elok api padam, Nabi Ibrahim AS keluar. Elok-elok dia. Tak terbakar langsung. Tengok bagaimana hidup dengan berkeyakinan pada Islam. Diuji oleh Allah. Dengan ujian berkahwin tak dapat zuriat. Tak dapat zuriat. Bila dah tua dah, datang malaikat bagi tahu pada Nabi Ibrahim, kamu dapat zuriat. Kamu akan dapat zuriat. Kejut Nabi Ibrahim. Dapat zuriat. Macam mana dapat zuriat ni? Katanya Nabi Ibrahim, aku ni tua dah. Puas makan tongkat Ali, tongkat Musa tak menjadi dia panggil. Puas dalam keadaan macam ni, nak dapat zuriat. Apa tanda-tanda? Kamu tidak akan bercakap dengan manusia. La yukallimun salasat ayyam. Kamu tak akan bercakap dengan manusia illa ramza. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kamu tak bercakap dengan, tak boleh bercakap dengan manusia. Tanda-tanda kamu nak dapat zuriat ni, kecuali kamu tak boleh bercakap illa ramza. Kecuali kamu guna bahasa isyarat. 3 hari kamu akan berlaku pada diri kamu demikian. Disebut. Kemudian Nabi Ibrahim AS dapat zuriat. Elok dapat zuriat, turun pula perintah Allah supaya bawa zuriat yang Ismail yang kamu dapat ni, bawa tinggal isteri seorang lagi tersebut. Kemudian kamu bawa Hajar satu tempat biwadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tidak ada apa-apa dalam hidup mereka tersebut. Lembah kering kontang, tanaman tak ada, apa pun tak ada. Kamu sampai bergerak di situ, bergerak daripada Palestin. Bila bergerak daripada Palestin tu, nak sampai kepada Mekah ni, lama. Hajar ni sibuk tanya, nak bawa ke mana? Saya tak tahu. Allah suruh berjalan. Suruh berjalan, jalan dia. Jalan. 800 km daripada Palestin sampai kepada bumi Mekah. Bila sampai Mekah, elok sampai saja, Allah arahkan, tinggalkan isteri kamu dengan anak kamu di tempat itu. Allahu Akbar. Ujian dalam hidup. Ujian, tuan-tuan. Kita ni kan, kalaulah Allah arahkan tinggal isteri kat rumah pun tak sanggup. Kita kan, Allah suruh kita datang semayang berjemaah, tinggalkan isteri kat rumah. Tak boleh ustaz. Isteri saya jenis takut hantu. Dia sebut demikian. Padahal dia penakut pada hantu. Tapi dia buat alasan demikian. Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim, bila disebut, tinggal isteri kamu dengan anak kamu yang kecil itu. Tinggal. Berjalan. Hajar tu terkam. Pegang. Tangan, pegang kaki Nabi Ibrahim. Nangis. Nabi Ibrahim sebut, jangan Hajar. Jangan. Ini perintah Allah. Oleh kerana perintah Allah, aku akan tinggalkan kamu. Tinggal perintah. Sebab bertembung di antara kehendak kita dengan kehendak Allah. Dahulu mana? Kehendak Allah dalam hidup. Jangan dahului kehendak kita. Ini diajar bila kita berhadapan dengan ujian ini. Sampai peringkat bila dah besar, Nabi Ismail dah besar sikit, dah tinggal tu, besar dah Nabi Ismail. Mimpi pula 3 malam tu turut, inni ara fil manam inni azbahuk fanzur madza tara. Sebut oleh Nabi Ismail, hei Ismail, aku tengok dalam mimpi aku 3 malam tu kamu ni disembelih oleh aku. Nabi Ismail pula bila dengar je begitu, jawab terus pada ayah dia, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapaku, bila kamu diarahkan oleh Allah, kamu buat benda yang disuruh oleh Allah. Jangan pertikai perintah Allah, jangan pertikai dalam hidup ini. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati dengan izin Allah, aku di kalangan orang yang sabar. Allahu Akbar. Allah jadikan kemuncak. Betul-betul dah nak sembelih. Nabi Ismail tersebut
Wa fadainahu bizibhin azim. Lalu kami gantikan dengan sembelihan yang besar. Lalu Allah jadikan kemuncak pada tarikh tersebut untuk dijadikan simbol di saat mana kita berhadapan dengan ujian hidup. Allah suruh beraya dalam hidup kita. Raya dengan makan daging. Raya Aidil Adha, kita makan daging. Agihkan daging-daging supaya orang lain semua seronok. Orang miskin pun seronok dengan makanan-makanan yang kita sembelih tadi. Dengan cara demikian, kemudian lepas pada kita menghadapi yang disebut dengan bulan Zulhijjah ini, Allah mula masukkan kita dalam bulan Muharram. Masuk saja dalam bulan Muharram, diingatkan kembali, bila kamu memikul Islam, kamu akan berhadapan dengan ujian. Pikul je Islam, selagi mana kamu dengan Islam, kamu jangan ingat kamu akan selamat daripada ujian. Hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Di sana aku akan uji orang mukmin dengan ujian digoncang segoncang-goncangnya. Saya nak ringkaskan pada tuan-tuan. Saya dipahamkan PKP ni kita tak boleh panjang sangat. Saya nak sebut walaupun pengerusi minta panjang, saya rasa kita tak sesuai untuk nak memanjangkan dalam tempoh begini. Cuma suka saya nak sebut, kalau kita diuji oleh Allah ini, lalu apa yang perlu kita kena buat di saat sebegini? Diuji begini. Jangan cepat kita putus asa. Jangan cepat kita putus asa. Dengan ujian ini, di saat mana kita diuji, tolong betulkan 3 perkara. 3 perkara dibetulkan sebelum kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Tuan-tuan tolong jaga 3 perkara ni lah. Bahasa yang mudahnya saya nak sebutnya, tuan-tuan jangan cepat nak mengalir air mata. Dengan ujian yang tuan-tuan lalui dalam hidup tuan-tuan, apa saja ujian yang kita lalui, tolong jaga 3 perkara ni. Yang pertama, jaga keyakinan hidup, jangan terlencong daripada Islam. Jaga biar hidup kita dengan Islam. Jangan kita tak yakin dengan Islam. Jangan. Hidup ni, bila kita diuji oleh Allah dengan ujian, kita jadi dalam hidup kita ni semakin kuat dengan Islam. Semakin kita diuji, semakin kuat keyakinan hidup kita dengan Allah. Bahasa yang saya nak sebutnya demikian. Kerana orang kita ni, bila kena ujian, dia lari daripada Islam. Itu jadi masalah. Bila tuan-tuan kena ujian dalam hidup, mulut kita ni jangan berhenti sebut raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ulang yang tersebut. Raditu billahi rabbah. Aku redalah Allah itu Rabb dalam hidup aku. Wa bil islami dina. Hidup aku ni Islam sebagai satu cara hidup aku. Wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul dalam hidup aku. Ulang sebanyak 7 kali. Rasulullah sebut pada sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ni bimbang. Bimbang ya Rasulullah. Kami ni semakin berusia, semakin longgar keyakinan hidup dengan Islam. Semakin kita tua, kita lagi yakin dengan jawatan. Lagi kita tua, lagi kita yakin dengan duit. Lagi kita tua, lagi kita yakin dengan pengalaman kita. Kita mula menanggalkan Islam. Na'udzubillah min dzalik." Rasulullah sebut demikian. Tangkudul Islam urwatan bi urwatin. Islam ni tertanggal sedikit demi sedikit daripada jasad seseorang. Dia akan jadi demikian. Awaluha binaqdil hukmi. Awal kamu tanggalkan Islam daripada tubuh badan kamu. Wa akhiruha bitarkis salah. Akhir sekali kamu akan tinggal sembahyang. Itu tanda kamu dah mula menanggalkan Islam daripada jasad kamu. Saya nak sebut pada tuan-tuan, yang pertama, dalam kita berhadapan dengan ujian, semakin kena ujian, semakin kuat jasad kita dengan Islam. Jangan lari daripada Islam dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, tolong jaga ibadah. Bila kena ujian, tolong kuat ibadah kita pada Allah. Ibadah apa yang kita kena jaga sangat dalam hidup kita? Tolong jaga yang disebut dengan solat. Sembahyang, tuan-tuan. Jangan orang kita buat alasan, tak solat dah sekarang. Kenapa? Saya takut kena COVID, disebut demikian. Buat alasan takut kena COVID, tak sembahyang. Kenapa tak datang ke surau? Takutlah berjangkit nanti, disebut. Takut berjangkit. Ada ni orang jadi demikian. Ada orang yang kena COVID ni tak keluar rumah. Sejak daripada kena tu sampai sekarang tak keluar rumah. Tak keluar rumah tu sampai tangan ni
Daripada warna coklat tangan dia tu sampai merah sekarang tangan. Asyik kejap-kejap basuh tangan, kejap-kejap basuh tangan. Diuji oleh Allah dengan ujian pada diri dia. Sampai isteri dia sebut, Ustaz, tangan saya menjadi tangan dia dah sekarang. Nak buka Swiss, saya yang nak jumpa anak pun tak sanggup. Doktor bila dipanggil, dia masuk wad. Ni nak sebutnya kes yang sedang terjadi di kalangan kita, kena ujian. Masuk wad. Doktor nak jumpa dengan dia tu, dia tak benarkan. Kecuali doktor mesti pakai PPE terlebih dahulu. Nak sebut kena ujian. Dia datang. Bila kena ujian, datang was-was. Jangan buat alasan ujian ini menyebabkan kita tak solat. Jangan sampai tak solat. Dalam hidup kita, ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak pastikan di kalangan kita, pada usia kita 40 tahun, jangan tinggal lagi solat berjemaah. Siapa yang usia 40 tahun, jangan tinggal solat berjemaah. Usia 60 tahun, jangan tinggal solat tahajud malam. Siapa yang dah usia 60 tahun, dia mesti jaga tiap-tiap malam, jaga tahajud. Tiap-tiap malam, jaga tahajud. Jangan tertinggal. 5 waktu dah dia jaga, malam mesti tahajud. Ini nak sebutnya, dengan cara demikian, kita akan menyelamatkan diri kita untuk hidup lepas pada mati nanti. Sekarang kita tak rasa lagi. Tapi bila masuk dalam kubur kejap lagi, tengok kubur kita berubah menjadi warna hijau yang cantik. Berubah jadi warna hijau yang cantik. Bila tanya malaikat, malaikat tanya, Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka? Kita pun jawab, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, jawab. Kubur tu lapang, seluas lebih kurang paling tidak Rasulullah kata 70 hasta. Paling sempit 70 hasta. 70 hasta ni seluas mana? 240 kaki. Berubah menjadi kubur kita menjadi warna hijau yang cantik. Tumbuh rumput-rumput ni hijau tu, sepanjang mata memandang sejauh nampak kemuncak tempat dalam syurga Allah. Bau wangi semerbak. Bau wangi semerbak. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Bila begitu malaikat pegang jenazah kita ni, malaikat heret sandar di dinding kubur. Bila sandar di dinding kubur tu, meluruk kain kapan ni turun. Bila turun saja kain kapan ni, kita pun tengok je, kita tanya terus malaikat, malaikat, ni kubur aku menjadi warna hijau yang cantik ni datang daripada mana ni malaikat? Datang daripada mana? Ni bau wangi semerbak ni datang daripada mana malaikat? Malaikat jawab, ini datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dah. Satu saya nak sebut pada ayah-ayah, solat tahajud jangan tinggal. Yang terbaik dalam hidup kita, bila kita solat dalam hidup kita, solat tahajud macam Rasulullah solat. Macam mana solat tahajud Rasulullah? Malam tidur awal. Ayah-ayah jangan tidur lewat. Ibu-ibu jangan tidur lewat. Jangan layan maharaja lewat, jangan. Jangan layan 7 hari mencintaiku dia punya. Melayan entah apa-apa dalam hidup. Jangan layan cerita-cerita entah apa-apa lagi. Lepas isyak pukul 10 tidur. Bangun pukul 2 pagi. 2 pagi bangun. Dah 4 jam kan kita tidur. Bangun pukul 2 pagi. Kemudian solat sampai pukul 3 pagi, tidur balik untuk bangun pukul 5.30 pagi nanti. Tengok cara yang Rasulullah lakukan. Kemudian bangun tersebut terus datang ke surau ataupun ke masjid. Pastikan kita dapat sah yang pertama, berebut sah yang pertama. Semayang sunat, kemudian baca Quran sampai subuh. Lepas subuh jangan cepat balik. Duduk dulu sehinggalah naik terbit matahari. Terbit matahari sikit, semayang sunat 2 rakaat, semayang sunat isyraq. Kalau meninggal dunia pada hari tersebut, tidak ada tempat dia kecuali tempat dia laju dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan bagi orang yang berusia 60 tahun ke atas. Jangan tertinggal. Cuma saya rasa orang Melayu kita ni, dia tak boleh buat macam ni. Orang Melayu kita ni kalau dia tidur lepas isyak, dia bangun pukul 2 pagi, dia tidur balik, dia tak bangun-bangun dah. Itu perangai orang Melayu kita. Saya cadangkan kalau begitu, bangun dekat dengan subuh. Dekat dengan subuh, bangun pukul 5 pagi bangun. Tidur pukul 10 malam, bangun pukul 5 pagi, 5.30 pagi. Sempat semayang raka'ataini qabla subhi khairan minad dunya wa ma fihinna. 2 rakaat sebelum mana subuh lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Tak adalah nilai yang besar
dalam hidup kita, sembahyang sunat 2 rakaat sebelum mana subuh. Kemudian besar lagi pada kita, lepas subuh tersebut jangan cepat balik. Budaya orang kita ni, dia balik pun dia nak ke mana? Balik ke rumah dia juga. Umur 60 tahun dah, bukan masuk pejabat dah kita. Kalau pergi pejabat pun orang halau dah balik dia pergi. Nak sebut dalam hidup kita, jangan cepat nak balik. Duduk baca Quran, wirid, zikir, dengar kuliah dan sebagainya, buat halaqah sampai dah naik dah matahari segala, barulah kita balik. Itu cara yang terbaik diajar demikian. Jaga yang ni dalam kita menghadapi ujian. Kenapa saya sebut demikian? Kerana waktu mana kita dekat nak meninggal dunia, ujian hati kita berbolak-balik. Kita teragak-agak nanti, nak mati ke tak mati ni. Apa benda yang berlaku ni? Sengal habis, sakit habis tubuh badan. Rasa tubuh badan kita bila kena sakarat tu, kita teragak-agak, mati ke tak mati ni, mati ke tak mati ni. Ujian ini, solat akan menyelamatkan kalian. Solat tahajud. Kalau tak boleh juga nak solat tahajud malam-malam, kita tak boleh. Ustaz, saya ni jenis tidur, kalau orang tak kejut, lusa pula bangun, dia panggil. Saya ni jenis payah nak bangun, Ustaz. Tak kunci jam ke? Kunci jam. Habis tu jam je bangun, saya tak bangun-bangun. Saya memang payah nak bangun, Ustaz. Saya ni, kita tanya kenapa jadi demikian? Entahlah nak sebut pun. Senang saya jawab beginilah, Ustaz. Saya ni sejak berzaman dah tak bangun-bangun dia pun. Berketurunan dah saya tak bangun. Susah. Lalu kita solatlah tahajud sebelum daripada kita tidur malam. Belum tidur malam, ayah-ayah solat dulu. Kita kata tak tidur lagi, Ustaz. Tidur tu sunat. Bermula tahajud ni bermula bila? Lepas isyak. Berakhir bila? Sebelum mana subuh. Lalu tidur itu menjadi sunat. Alim ulama sebut bagi orang-orang yang sebegini. Buat latihan dahulu. InsyaAllah lama-lama kita ada peluang untuk kita bangun sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Kena rajin baca Quran. Kena boleh baca Quran. Saya nak sebut dalam ibadah ni, jangan ada seorang pun orang taman ni tak boleh baca Quran. Di antara sebab kita berhadapan dengan ujian yang kita tak mampu nak lalui kerana kita tak boleh baca Quran. Baca Quran, kena boleh baca Quran. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya ulang banyak kali dah, di mana-mana pun saya sebut, pastikan tuan-tuan panjang umur tuan-tuan, panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba try mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Bro, boleh baca bro? Quran boleh baca? Tak boleh. Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan rajin baca WhatsApp. Jangan percaya dengan Facebook dan Instagram je dalam hidup kita. Quran yang ada. Bila kamu tak boleh baca Quran, kamu lawan alim ulama. Kamu tak faham Al-Quran, kamu tak dekat dengan Nabi. Itu perangai dalam hidup kamu. Orang kita ni yang lawan para alim ulama ni, dipuncakan apa? Punca dia Quran pun tak boleh baca. Quran pun tak boleh baca. Kalau boleh baca pun, dia tak faham makna Quran daripada diri dia. Yang menyebabkan dia boleh nampak dalam hidup dia, alim ulama, apa ni, penunggang agama je disebut demikian. Ni perangai orang kita. Punca apa dia? Punca dia tak reti pun jalan hidup dalam hidup dia sebut. Quran kena ada. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran juga, saya cabar tuan-tuan untuk hafal Quran. Hafal Quran. Hafal 3 surah yang saya sebut. Sebelum kita meninggal dunia, 3 surah ni kita hafal. Surah yang pertama, surah Al-Mulk. Hafal sebelum kita meninggal dunia. Rasulullah sebut, siapa yang baca surah Al-Mulk, kemudian dia tidur, malam tu dia meninggal dunia, dia masuk kubur, tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, tiada azab kubur untuk diri dia. Surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah, Rasulullah sebut demikian. Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, bila seorang sahabat tidur di atas kubur, dia tak tahu bawah tu kubur, dia dengar suara surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk dalam kubur tu. Besok dia bangun, dia pergi jumpa dengan Rasulullah, dia sebut, ya Rasulullah, dalam tanah tu aku tak tahu kubur ke apa ya Rasulullah, tapi aku dengar surah Al-Mulk yang dibaca dalam tanah tu. Lalu Rasulullah jawab, itulah surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah. Rasulullah sebut, surah yang menyelamatkan kamu dan menghalang kamu daripada
yang disebut dengan azab kubur tersebut. Rasulullah sebut demikian. Kalau dah ingat dah 30 ayat je surah Al-Mulk ini. Sambung yang kedua, hafal surah yang kedua. Surah yang kedua, surah Al-Kahfi dipanggil demikian. Tak panjang pun, 110 ayat je. 110 ayat kita hafal. Dah ingat dah. 110 ayat kita dah hafal dah surah Al-Kahfi. Tak mati lagi kita. Panjang lagi umur kita. Sambung surah yang ketiga. Surah yang ketiga, surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah dipanggil demikian. Surah tak panjang pun jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Surah 286 ayat je. 286 ayat ni, kalau kita hafal satu hari satu ayat, kita perlu 286 hari untuk berada dalam dada kita. Rasulullah sebut, mana-mana orang yang ada surah Al-Baqarah, dia layaklah menjadi pemimpin. Rasulullah sebut demikian. Dia layak menjadi pemimpin. Siapa yang tak ada surah Al-Baqarah, tak payah beranganlah jadi pemimpin. Nanti penat dia di akhirat nanti. Dalam hidup dia. Sampai demikian Rasulullah sebut, siapa yang boleh baca surah Al-Baqarah dalam rumah dia, syaitan tak akan masuk dalam rumah yang baca surah Al-Baqarah. Rasulullah sebut demikian. Bacalah surah Al-Baqarah dalam rumah kamu. Nescaya syaitan tak akan berani masuk dalam rumah yang baca surah Al-Baqarah. Bayangkan dalam rumah yang ada surah Al-Baqarah, syaitan tak berani masuk. Dalam dada kita yang ada surah Al-Baqarah, ada berani syaitan masuk dalam hidup kita. Kalau tak boleh juga ustaz, saya ni tak boleh ustaz. Menghafal tak ingat ustaz. Kenapa tak ingat? Saya benak ustaz. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu. Kecil-kecil dulu bukan semut je, dengan kenggur-kenggur pun saya telan ustaz ni. Nak sebutnya benak sungguhlah kita. Saya cabar. Yang tak boleh juga, tolong salin balik Al-Quran Karim. Salin, tekak Al-Quran tu. Sebelum kita mati ni, tekak Al-Quran. Berhadapan dengan ujian, akala mana kita ada Al-Quran, nescaya kita akan kukuh dalam hidup kita, dipanggil demikian. Yang ketiga, dalam hidup kita, tolonglah banyakkan bersedekah untuk melalui ujian ini. Bersedekah dalam hidup kita biar banyak. Bahasa yang saya sedang sebut sekarang ni, tolong alihkan semua aset-aset kita di dunia ni ke akhirat Allah sebelum kita masuk dalam kubur seorang-seorang. Saya ulang sekali lagi ya, nak suruh kita faham. Tuan-tuan cari harta kan? Ya, saya cari harta ustaz. Harta ni untuk dibawa ke mana? Dibawa ke akhirat, bukan untuk disimpan di dunia. Tuan-tuan cari harta tuan-tuan, jangan simpan untuk dunia. Tuan-tuan akan menyesal nanti. Simpanlah untuk ke akhirat Allah. Macam mana nak ke akhirat Allah? Alihkan semua harta-harta kita sekarang. Macam mana kita nak alih? Sebagaimana orang pergi Mekah kan, dia beli barang banyak je, sebelum dia balik tu dia post dulu. Kurma, dia post dahulu. Yang disebut dengan apa dia? Air Zam-Zam. Kadang-kadang air Zam-Zam dah sampai, kurma dah ada dah, tuan berada kat Mekah lagi. Demikian juga dengan kita. Kita ni tolong alihkan harta kita ke akhirat Allah. Sebelum kita pergi ke akhirat, biar kita masuk dalam kubur, berjumpa balik yang kita telah alih tadi dalam hidup kita. Ramai di kalangan kita ni, dia simpan, orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua ustaz, dia sebut demikian. Kita tanya, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua je. Baru nak tua. Habis tu siapa yang ajar ni? Simpan untuk hari tua. Dia jawab, KLBSP ustaz, dia sebut. KLBSP ajar saya simpanan bekalan hari tua. Tak betul, tak betul. Kita sebut Rasulullah ajar simpan untuk ke syurga. Bila kita begini, hidup kita, datang jumpa dengan AJK seorang. Bagi tahu AJK, tuan, surau kita terbakar kan? Ya. Jawab, saya ada simpanan sikit, 50,000 saya ada. Saya nak bawa 50,000 ni ke akhirat Allah. Saya nak bagi 50,000. Saya nak bagi 50,000 ni. Tuan-tuan bagi. Tuan-tuan masuk dalam kubur, tuan-tuan jumpa balik 50,000. Bahkan Allah gandakan daripada 50,000 tu. Tak percaya, cuba try mati sekali lagi. Nak sebutnya demikian. Berebut kita. Ni peluang kita. Mana? Patutnya kita berlumba lah. Dah kita jadi kontraktor. Misal contohnya. Saya kontraktor, tuan, saya baiki balik surau yang terbakar. Saya nak ambil projek ni untuk saya yang buat. Kenapa dia? Kerana rumah saya jauh lebih mahal daripada saya baiki. Kita kena ada rumah kita di akhirat. Kalau rumah di dunia, confirm kita tinggal. Rumah akhirat, mesti kita ada. Tuan-tuan,
Tak adalah masa yang tuan-tuan paling bernilai dalam hidup tuan-tuan. Masa ni lah paling tuan-tuan nak diberi peluang oleh Allah untuk mengalihkan SSN. Panggil anak-anak kita, bagi tahu anak kita, abah ada tanah, abah ada rumah, abah ada beberapa harta-harta tertentu. Yang ni milik kamu, yang ni milik kamu, yang ni milik kamu. Rumah ni jangan ambil. Rumah ni milik abah dan juga Umi. Abah cari dan dengan Umi cari rumah ni. Kerana kalau abah meninggal dunia nanti, kita bagi tahu pada anak-anak kita, abah nak wakafkan rumah ini untuk surau. Bagi tahu pada AJK surau, tuan, saya meninggal dunia, isteri saya meninggal dunia, menjadi milik surau rumah ini tersebut. Milik surau. Saya wakafkan pada surau. Surau ambil, surau jual, ataupun surau apa dia? Bagi pada orang susah, ataupun sewa. Semua ni income balik kepada surau. Kemudian dalam masa yang sama, kita masuk dalam kubur, kita jumpa balik rumah ni. Rumah kita ni. Ataupun lebih indah daripada itu. Lebih indah daripada itu. Bayang Rasulullah sebut, siapa yang bina rumah Allah, walaupun sebesar sarang burung, walau kamis qasatin, Rasulullah sebut, walau sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina untuk dia sebuah istana dalam syurga Allah SWT. Tuan-tuan tak rasa ke peluang untuk tuan-tuan? Tuan-tuan simpan dalam simpanan tuan-tuan. Tuan-tuan mati seorang-seorang, masuk dalam kubur, tuan-tuan akan disoal terhadap harta benda yang kita tinggalkan ini. Kita kena soal. Anak-anak kita berkelahi, berebut. Dia masing-masing sebut, abang long tak boleh duduk rumah ni. Kakak pun tak boleh. Kamu pun tak boleh. Semua tak boleh. Rumah ni menjadi rumah wakaf. Menjadi rumah adik-beradik kita je. Bila kita nak balik, nanti kita balik rumah ni. Dia sebut demikian. Lama-lama belalang, lama-lama rumah tersebut bersemak samun. Lama-lama rumah tersebut menjadi rumah berhantu. Dan kita dalam kubur terseksa selagi mana tak selesai urusan rumah tersebut. Ni yang kita kena faham dalam hidup kita. Biar kita jadi orang yang cerdik melalui ujian ini. Dua, tolong alih. Sekarang, kalau orang tanya, sekarang buat apa? Saya sedang mengalih harta saya untuk ke akhirat Allah. Jangan jawab. Orang tanya, sekarang pakcik buat apa? Saya sekarang RTM dah. RTM, rehat tunggu mati disebut. Tunggu mati dah dia. Tak ada kerja dah sekarang. Tak betul, tak betul. Dalam hidup kita, sekarang saya sedang berusaha untuk mengkonfirmkan diri saya berada dalam syurga Allah bila saya meninggal dunia. Macam mana cara? Yang ketiga, membetulkan akhlak. Tolong betulkan akhlak. Ambil peluang pada diri kita ni, akhlak kita ni, semakin tua, cuba perhati betul-betul. Semakin orang nampak ahli syurga ke, orang nampak ahli neraka. Biar kita tengok betul-betul peribadi kita. Biar orang nampak, orang ahli syurga ni, lagi tua kita, lagi orang tengok, dia ni memang ahli syurga dah dia ni. Pakaian dia, pakaian ahli syurga. Cakap dia, cara ahli syurga. Hidup dia tak ada dah nak cakap tentang dunia. Tak sibuk dah nak tanya siapa juara Gegar Waganza malam ni. Tak sibuk tanya soalan demikian. Sibuk jumpa dengan orang, cuba tengok saya. Ada harapan tak saya masuk dalam syurga Allah? Malam-malam duduk dengan isteri tu, jauh daripada anak-anak tu, duduk tepi-tepi longkang biar romantik sikit. Tanya satu soalan, yang cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia, gamak-gamak masuk dalam syurga ke masuk neraka? Besok dalam syurga ke abang? Ataupun esok abang dah berada dalam neraka dah? Biar isteri kita memandang atas bawah. Isteri kita jawab dengan ikhlas. Susah juga bang, katanya. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7.30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Sejak saya kahwin dengan abang ni, saya tak pernah pun khatam Al-Quran depan abang. Terdiam dah kita. Memang hantaran kahwin tu Quran disebut. Tapi abang bukan main lagi liar. Baca WhatsApp dia tiap-tiap hari. Quran, saya tak pernah lagi saya khatam Quran depan abang. Semenjak saya kahwin, abang lebih kerap bawa ke pasaraya dibandingkan bawa saya ke masjid. Kita boleh termenung dah, dan diam je kita. Orang rumah kita boleh hanggap dah kita. Kita meninggal dunia je, terbaring je meninggal dunia. Orang rumah pandang jauh-jauh je. Tak lepas orang tua ni. Amalan apa yang kita ada? Yang kita jangka kita boleh lepas. Amalan yang besar kita dengan mak dan ayah kita pun fail, gagal. Kita dengan mak ayah kita pun kita gagal.
kecil hatinya ibu kita dengan kita. Kita biarkan ibu kita tinggal seorang-seorang dekat kampung, ataupun biarkan ibu kita tinggal dengan abang kita, adik-beradik kita. Tak pernah pun kita nak bawa ibu kita tinggal dengan kita. Susah sangat ke hidup kita bila kita berumah tangga dengan isteri kita ni, sampai tak boleh bawa mak kita, ayah kita tinggal bersama dengan kita. Tak terasa hati ke orang tua tersebut? Terasa hati, tuan-tuan. Ibu kita ni, dalam hati dia, anak aku seorang tu tak pernah pun jemput datang ke rumah. Bagi tahu nak datang, kita mula sebut, tak ada bilik, mak. Mak nak datang rumah saya, mak nak tidur kat mana? Kita jawab balik, bilik kamu tu bilik kamu tu. Kamu rela tidur dalam bilik mak kamu nak suruh tidur kat ruang tamu. Tak cerdik langsung dalam hidup. Rasulullah, bila dia pergi ziarah rumah Fatimah keluar daripada bilik dia dengan Sayyidina Ali, suruh Rasulullah tidur dalam bilik Fatimah Zahra. Kita ni, sejak kita berumah tangga ni, pernah mak ayah kita tidur dalam bilik kita? Tak pernah kan? Kalau mak ayah kita terasa hati dengan kita, agak-agak kita boleh masuk syurga. Nak masuk syurga. Kenapa tak boleh masuk syurga? Kita penakut sangat dengan bini kita. Takut sangat dengan isteri. Mana orang kena penyakit ni? Penyakit takut bini dipanggil. Rela menipu isteri, rela menipu mak kerana nak jaga isteri. Nak jaga isteri, tipu mak. Bagi tahu pada mak, tak boleh balik mak, saya sibuk banyak kerja. Mak pun kata, jelah mak nak cadang nak buat kenduri. Kalau kamu boleh balik, mak nak buat kenduri. Tak boleh mak, saya begini. Dia sebut demikian. Tak kerja pun. Bila cuti, dia bawa anak dan isteri dia pergi melancong. Pergi Wuhan pula tu, dia panggil. Pergi melancong. Nak gambarkan, pergi melancong ke Cameron Highland. Pergi melancong, mengata dia. Isteri dia pun ambil gambar. Isteri tak tahu pun, ambil gambar. Ambil gambar dengan anak-anak, post dalam Facebook. Kebetulan mak dia pula ada Facebook. Tengok balik dalam tersebut. Oh, anak aku dah menipu aku. Pandai dah anak aku. Sejak dia kahwin dengan perempuan ini, perangai dia lain macam dah sekarang. Tu baru orang lelaki. Orang perempuan. Kalian ingat kalian boleh masuk syurga? Di saat mana kalian meninggikan suara di hadapan suami kalian. Tinggi tengking suami bukan main lagi. Tengking suara ni. Tengking suami. Dalam handphone tu, kawan-kawan yang kat tepi tu boleh dengar. Abang kat mana? Kat surau. Surau lagi masa ni. Ni pukul berapa ni? Pukul berapa abang nak balik? Dia tanya. Kawan-kawan dia dengar. Isteri kau tengking ke? Dia tanya. Kawan-kawan, tak. Abang kejap lagi abang balik esok. Isteri kata tak. Sekarang juga balik, katanya isteri dia. Balik tu dia tutup handphone. Pup, dia tutup. Aku balik dia sebut. Aku balik Aku takut dengan isteri aku, dia sebut. Isteri aku garang tau. Aku kahwin dengan singa. Dia sebut demikian. Terkahwin dengan singa. Dia sebut demikian. Saat mana orang perempuan tinggikan suara di hadapan suami dia, hancur lebur amalan dia. Semayang dia, puasa dia, zakat dia, habis hancur. Tak usah tinggi suara. Depan suami ni jangan tinggi suara. Bila tinggi suara, habis amalan kita. Yang inilah yang menyebabkan hidup kita ni mengalir mata seorang-seorang. Kena ujian je tak tahan. Kenapa? Akhlak kita buruk. Akhlak kita ni yang buruk. Bila akhlak kita buruk, bawa kesan dalam hidup kita. Satu dalam hidup kita ni, bila demikian, tolong jaga-jaga. Rasulullah dipesan, hati-hati. Orang lelaki, tolong jaga-jaga suara kamu dengan ibu dan ayah kamu. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sebut depan mak ayah kamu. Wala tanharhuma. Jangan tengking kedua ibu bapa kamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan lemah lembut dengan ibu ayah kamu. Macam mana pun mak kita tinggi suara dengan kita, tundukkan suara kita. Sebut, ya Allah, rahmatilah ibu aku, rahmatilah ayah aku, ya Allah. Dia jaga aku semenjak daripada kecil dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Manakala orang perempuan, jangankan tinggi suara depan suami masing-masing. Suami masing-masing sedang jaga ibu dan ayah kalian kan. Mak mertua kita jangan tinggikan suara depan mak mertua. Jangan tinggikan suara depan ayah mertua. Jangan tak pedulikan mak mertua dan ayah mertua.
Jangan buat demikian. Orang lelaki kena jaga. Ni tanggungjawab kita. Bila berumah tangga, kita kena jaga mak kita, ayah kita, mak mertua kita, ayah mertua kita. Buat kahwin 8 orang mak ayah dia. Yang sebutnya dalam hidup dia. Nak gambarkan dia kena jaganya dalam hidup dia. Ni nak sebutnya besar tanggungjawab. Orang lelaki besar tanggungjawab. Demikian. Manakala orang perempuan, kamu jaga suami kamu je. Kamu jaga suami kamu, kamu masuk syurga pintu mana yang kamu nak. Allah sediakan untuk diri kamu. Kamu jaga je, kamu sebut pada suami kamu, abang nak marah pada saya macam mana pun, abang janganlah tengking-tengking saya. Abang janganlah, saya tak nak saya menengking pula lepas pada ni. Sebut elok-elok pada suami kita. Bila suami kita bercakap kasar, orang perempuan baca doa. Doa ibu ni kepada anak-anak ni mesti Allah mustajab. Wajib Allah mustajab. Kalian jangan lawan tengking dengan tengking. Jangan lawan. Nanti pecah rumah tangga nanti. Syaitan akan masuk di saat tersebut. Lalu bila saat mana suami kita nak menggila kemarahan dia, dalam keadaan tak sedar diri, orang perempuan kerja dia apa dia? Angkat tangan. Panggillah anak-anak. Mari zikir pada Allah. Kita sedang diuji dalam kekeluargaan kita ini. Yang biarkan syaitan masuk dalam rumah tangga kita. Inilah saat yang membahagiakan dalam hidup kita. Dan bila kita menghadap depan Allah, kita akan jumpa syurga Allah. Dan kita akan rasa indah. Saat itu puas hati. Mulut kita akan sebut, wa qulil hamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah bimbing dia aku ni. Laula an hadanallah. Kalau Allah tak bagi hidayah ini, nescaya kita tak dapat nikmat sebegini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkatkan dalam amalan kita insya-Allah. Saya pohon kemaafan panjang sikit masa yang saya telah ambil ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kesempatan yang terbaik. Tuan-tuan berlumba ya. Berlumba untuk nak infak ni. Bangunkan balik. Dan mudah-mudahan lepas pada ni kita tidak solat dalam kemah lagi. Tapi kita akan mula solat kita dengan keadaan yang kita dalam bangunan yang indah. Dan daripada derma-derma di kalangan kita yang berlumba di kalangan kita insya-Allah. Jumpa dengan pengurusi dan AJK surau untuk menginfakkan. Jangan berhenti. Niat untuk arwah ayah, niat untuk arwah mak, niat untuk arwah adik-beradik kita. Niat ni cara kita berbakti pada mereka. Dan dalam masa yang sama juga kita niat untuk zakat-zakat kita yang sebelum daripada ni. Yang boleh jadi kita pernah Allah bagi rezeki yang patut kita keluar zakat, tiba-tiba kita tak zakatkan dia. Jadi kita niat, ya Allah, ni zakat aku ya Allah. Kita sebut demikian. Mudah-mudahan semua kita tertunai tanggungjawab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan kat luar nanti saya ada karang kitab ni, kitab persiapan menjelang kematian. Dalam PKP baru ni saya keluarkan kitab ni. Macam mana nak jadi kematian kita husnul khatimah. Saya karang lagi kitab ni saat dipanggil menghadap. Saya karang kitab ni Syurga Ganjaran Terindah. Ni di antara kitab-kitab Melayu yang disusun dalam bentuk yang mudah. Kitab saya cari kitab Melayu cerita tentang alam barzah tak ada. Tak ada, orang Melayu kita ni tak karang lagi. Saya karang daripada malam pertama di barzah, khabar daripada barzah, sampailah syurga neraka. Saya karang kitab-kitab ni. Tuan-tuan hidup di zaman saya masih lagi ada ni, tuan-tuan ambil manfaat lah. Waktu mana daripada kitab-kitab yang saya susun ini sendiri. Saya karang kitab ni waktu mana saya siri-siri dalam radio IKIM sebelum daripada ni. Mau'izati tersebut. Kemudian saya karang lagi kitab ini. Hebatnya surah Al-Ahzab. Saya karang kitab ni, Ud'uni. Doa, kumpulan doa-doa mengikut surah-surah dalam Al-Quran Karim. Saya karang kitab ni kerana saya bangunkan Ma'had Tahfiz di belakang saya. Belakang saya ni pun ada Ma'had Tahfiz yang di mana saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan di Kuala Terengganu, di Kelantan dan juga saya bangunkan di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan dijemput untuk pergi ziarah ke Pulau Langkawi. Daripada beli coklat je, baik pergi bawa sama bantuan-bantuan untuk saya bangunkan masjid di Pulau Langkawi tersebut. Ada sebuah masjid yang saya sedang bangunkan tersebut di Ma'had Tahfiz tersebut.
Tuan-tuan kalau tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan ambil je pamphlet ni kat belakang nanti, insya-Allah di sana ada nombor akaun sekolah saya, Matan Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Tuan-tuan ada kelapangan, tuan-tuan pergi mana-mana bank, dekat bank yang ada ni, tuan-tuan berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istiqarah dulu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Saya bangunkan di Kelantan dan Selatan Thailand. Selatan Thailand tu asalnya pelajar 22 orang je, anak yatim piatu. Sekarang ada lebih kurang 600 lebih pelajar. Saya tanggung mereka belajar menghafal Quran tersebut dalam lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan. Macam mana saya nak biayai mereka sebut? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka bangun tahajud pada malam di dataran luas begitu. Mereka sujud doa pada Allah. Tahajud selama 3 jam. Mereka sujud doa pada Allah. Mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Sihir. Orang Melayu kita ni kuat ilmu sihir. Saya suruh minum air madu. Muntah keluar benda yang pelik-pelik. Orang kita kena gangguan saka. Gangguan saka. Kalau kena gangguan pusaka tak masalah dia panggil. Tapi gangguan saka ni dia mula mimpi air, mimpi rumah lama, kemudian tidur malam gigi bunyi krak gigi. Rasa belakang sakit yang amat sangat. Ni gangguan saka. Saya gunakan dengan bentuk syifa macam ni. Saya campur minyak zaitun dan habutas sauda. Tuan-tuan sapu je belakang. Malam-malam nak tidur sapu. Sikit-sikit je mula-mula. Kerana di awal-awal ni dia akan panas sangat. Kalau orang yang kena gangguan, dia rasa panas yang sangat. Tapi kalau dia tak ada gangguan, tak rasa apa-apalah. Tapi kalau dia kena gangguan, dia mula lama-lama dia lagi panas. Lepas pada tu dia sejuk. Tapi lama-lama, lepas pada 5-6 hari dia pakai, tiap-tiap malam, lama-lama benda tu tak ada. Lepas tu badan dia. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan kita lah. Saya ada kat belakang nanti. Tuan-tuan manfaatkan. Manfaat. Wallahu a'lam. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله